Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Hasmida dan rakan-rakan. Nama saya Nur Amaliza binti Muhammad Walillah, nombor matrik 147237. Pada hari ini, saya akan memberikan ulasan berkenaan dengan satu artikel tentang morfologi yang bertajuk Analisis Produktiviti Prefiks Dialek Melayu Sarawak. Artikel ini akan saya ulaskan berkenaan dengan tujuan kajian ini dijalankan. Seterusnya, saya juga akan mengambil dua contoh data imbuhan awalan bahasa Melayu Sarawak untuk saya kenal pasti perbezaan peratusan produktiviti penggunaannya. Pertama sekali, dalam artikel ini, kita akan lihat kepada tujuan kajian ini dijalankan. Dalam konteks kajian ini, berfokus kepada proses imbuhan dalam pembentukan kata dialek Melayu Sarawak. Jadi, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui atau menguji produktiviti 5 imbuhan awalan bagi dialek Melayu Sarawak, iaitu N, ber, se, di dan ter. Ujian produktiviti ini akan dilihat berdasarkan pandangan dua orang tokoh, iaitu Aronoff pada tahun 1976 dan Katamba pada tahun 1993. Menurut Aronoff, dalam pembentukan terdapat satu ciri yang menentukan sesuatu proses itu produktif ataupun tidak. Bagi pendapat sesuatu operasi pembentukan kata dikatakan produktif apabila makna imbuhan itu konsisten dan tidak banyak variasinya. Manakala, menurut Katamba pula, beliau ada jelaskan produktiviti sesuatu imbuhan dilihat melalui sudut darjah perbandingan. Oleh itu, keproduktifan ini dapat dilihat pada kadar bilangan bentuk yang terlibat dalam aplikasi proses rumus, yang mana rumus yang mempunyai frekuensi lebih kerap bagi sesuatu data menunjukkan sesuatu imbuhan itu lebih tinggi produktifnya. Beralih pula kita kepada contoh data imbuhan awalan yang pertama dalam dialek Melayu Sarawak, iaitu di. Imbuhan awalan di ini menjalankan fungsi yang sama bagi imbuhan di dalam bahasa Melayu. Sebanyak 59.47% kekerapan kata dasar yang menerima awalan di daripada 607 kosakata dialek Melayu Sarawak secara keseluruhannya. Ini bermakna imbuhan awalan di mempunyai produktiviti yang tinggi sama seperti produktiviti bagi aspek makna yang didukung berdasarkan kepada satu rumus sahaja. Maksud rumus ini menerangkan perbuatan act ke atas objek. Sebagai contoh, bagi kata dasar dalam kelas kata kerja dialek Melayu Sarawak bagi perkataan paluk, apabila menerima imbuhan awalan di akan berubah kepada dipaluk. Begitu juga dengan kata kerja bagi bahasa Melayu, iaitu daripada pukul akan berubah menjadi dipukul. Bagi contoh data imbuhan awalan dalam dialek Melayu Sarawak, yang kedua adalah se. Sama seperti imbuhan awalan di, se juga mempunyai fungsi penggunaan yang sama dalam bahasa Melayu. Sebanyak 36.24% kekerapan kata dasar telah menerima imbuhan awalan se daripada 607 kosakata dialek Melayu Sarawak secara keseluruhannya. Tetapi, kosakata yang diterima hanya kata adjektif dan kata nama sahaja. Melalui peratus kekerapan yang dinyatakan, imbuhan ini dikatakan kurang produktif. Namun begitu, dari segi makna yang didukung, imbuhan se mempunyai produktiviti yang agak tinggi kerana imbuhan ini kelihatan konsisten dari segi rumusnya, kerana terdapat dua rumus yang telah dinyatakan di sini. Pertama sekali, kita lihat kepada rumus 1. Maksud rumus ini adalah maksud persamaan bagi kata dasar kelas kata adjektif, iaitu dalam dialek Melayu Sarawak, kata adjektif pandai apabila menerima imbuhan se akan berubah kepada sepandai yang membawa maksud kesamaan. Manakala, untuk bahasa Melayu, perkataan pandai akan berubah kepada sepandai. Seterusnya,
Kita lihat pula kepada rumus yang kedua yang membawa maksud menunjukkan bilangan 1 untuk kata dasar dalam kelas kata nama. Misalnya, kata dasar bilik dalam dialek Melayu Sarawak apabila menerima imbuhan se akan berubah menjadi sebilik yang bermaksud satu bilik. Begitu juga dalam bahasa Melayu iaitu dari perkataan bilik akan berubah kepada sebilik. Oleh itu, dapat dirumuskan di sini bahawa imbuhan awalan dalam dialek Melayu Sarawak mempunyai tahap produktiviti yang berbeza berdasarkan kriteria yang telah dilihat daripada dua orang tokoh iaitu Katamba dan Aronoff. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.